Bismillahirrahmanirrahim. Testing percubaan. Test dulu siapa-siapa yang dah online, ada online boleh maklumkan clear atau tak clear. InsyaAllah pada hari ini kita akan ada 20 minit sahaja masa untuk kita bersama-sama uh, santai-santai bincang-bincang berkenaan dengan kali dalam Madrasah Harian Mursyid. Sekarang ni kita berada di dalam sesi Madrasah Harian Mursyid. Jadi pada sesi kali ini kita nak bincangkan berkenaan dengan kewangan Islam yang berkaitan dengan jual beli online, jual beli dalam talian ataupun apa jua yang dinamakan sebagai transaksi dalam talian dalam secara online lah kan. Untuk beberapa siri. Tapi untuk kali ini kita nak fokuskan isu berkenaan dengan emas dalam talian dulu kan? Ataupun namanya emas digital. Setengah-setengah orang panggil emas versi digital. So kita ada emas versi digital, kita ada emas versi fizikal kan. Jadi so untuk sesi yang pertama live kita pada kali ini kita nak berkenaan dengan apa jual beli online ni, kita nak fokuskan kepada emas digital. Biasanya kalau bagi mereka yang menyimpan emas ataupun melabur lah kan, buat pelaburan dalam emas, mereka akan tengok sama ada dari sudut yang mana lebih bagus, emas secara online digital ataupun emas secara fizikal. Cuma zaman telah berubah. Zaman sekarang ni kebanyakan orang buat online kan. Bisnes semua online. Lagi-lagi musim PKP. Kita berada di luar musim PKP. Jadi semua orang banyak bertransaksi secara online. Sebab itu kita pilih tajuk jual beli online lah kan. Sesiapa ada apa-apa komen atau ada apa-apa pertanyaan, boleh ajukanlah kepada dalam komen di ruang ini. So kali ini kita nak bincang isu berkenaan dengan emas digital ataupun emas dalam talian lah, emas dalam talian. Ada beberapa isu yang boleh dibincangkan dalam berkaitan dengan emas dalam talian. Pertamanya dari sudut isu praktikalnya sendiri kan, praktikal ke tak praktikal. Yang keduanya isu kebolehpercayaan kan. Yang ketiganya isu berbaloi atau tak berbaloi. Mana lebih efisien. Jadi sebelum kita bincang isu-isu itu, kita tengok dulu di pasaran negara kita. Di pasaran negara kita ada tak emas yang dijual secara dalam talian ataupun secara online di pasaran? Saya rasa majoriti sedia maklum ada kan, ada dijual secara dalam talian. Produk-produk emas dijual secara dalam talian. Kita boleh sebutlah antaranya syarikat-syarikat seperti Public Gold, KAB Gold, bank-bank perbankan sama ada konvensional atau perbankan Islam. Hello Gold pun ada kan. Goldina dan saya rasa ada banyak lagi lah kan. ETF Gold pun emas secara dalam talian ataupun nama orang panggil emas digital, tak kisahlah kan. Walaupun namanya digital, hakikatnya kebanyakannya emas-emas ini dia ada yang fizikalnya. Ada banyak isu lah saya sebutkan tadi kan. Kita tak nak bincang isu-isu yang begitu kompleks. Kita bincang isu yang ringan-ringan saja yang berkaitan dengan syariah terutamanya. Sebab kita berada di dalam Madrasah Harian Mursyid, saya nak fokus isu-isu yang bersifat dengan syariah. Jadi kalau di pasaran kita tengok ada pelaburan ataupun emas-emas yang dijual oleh bank-bank. Bank konvensional pun ada, perbankan Islam pun ada. Itu untuk bank. Kemudian kita ada
syarikat-syarikat yang saya sebutkan tadi. Syarikat-syarikat. Dan setiap company itu menawarkan harga yang tersendiri dan jenis-jenis emas yang tersendiri. Ada yang ada emas yang jenama sendiri, contohnya macam KAB Gold, Public Gold, kan. Ada yang dia tak guna emas yang jenama sendiri, macam Hello Gold. Hello Gold dia guna Pam Swiss, kan. Ataupun bank muamalat, Affin Bank, yang itu dia guna Perth Mint kalau saya tak silap, Perth Mint. Kalau Kuwait Finance House, dia guna emas dia yang tersendiri. Dan emas dia 995 lah. So dari sudut jual beli online itu, dia ada harga pun harga yang tersendiri. Harga yang berbeza. Sebab di Malaysia ni kita tidak ada ceiling price untuk emas. Bukan sekadar tak ada ceiling price, kita tidak ada fixed price untuk emas. Berbeza dengan negara-negara, kebanyakan negara di Timur Tengah, mereka ada fixed price untuk emas. Jadi setiap company akan tawarkan harga yang tersendiri dan harga beli balik yang tersendiri. So kebanyakannya bermula daripada, ada yang lebih 2% pun ada, macam UOB Bank tu, tapi dia tak syariah compliant lah. Yang paling rendah sekali yang syariah compliant ialah Maybank lah. Maybank yang terbaru tu anda boleh register online sahaja, kan. Siapa yang dah ada akaun Maybank 2U, Maybank 2U account, anda boleh create 3% sahaja, lebih kurang lah, 3% sajalah kan kadar dia punya spread. Sehinggalah 9%. Sehinggalah 9%. Kalau ada yang tinggi lagi tu, tak berbala lah untuk buat pelaburan, kan. So dia berbezalah range dia, kan. Ada yang anda kena bayar sedikit premium untuk dapatkan fizikal. Ada yang tak kena bayar langsung, seperti Kuwait Finance House. So Kuwait Finance House, kalau anda dah beli secara dalam talian, anda ada akaun beli dalam talian, boleh ambil begitu, boleh redeem lah, tak perlu bayar apa-apa. So dia bergantung kepada company. Cuma apa yang saya nak bawa, isu yang kita nak bincang ialah, pertamanya ada orang tanya, betul ke tak betul emas online ni, kan? Ada ke tak ada? Kan? Ada ke tak ada? Sebenarnya mana-mana company, tak kira lah konvensional ke, Islamik ke, apabila mereka nak buat online, mereka mesti ada fizikal. Mesti ada fizikal. Even ETF gold pun dia kena ada fizikal. Dia kena back by gold. ETF. ETF ni salah satu produk emas juga. Boleh dibeli secara dalam talian juga, tetapi kena beli melalui kena ada akaun CDS lah, akaun trading. Bagi mereka yang ada akaun trading, nak beli, nak melabur dalam harga emas. Maksudnya dia nak melabur dalam harga emas, dia nak pelaburan itu naik berkadar dengan kenaikan harga emas, dia boleh beli ETF gold. Kat Malaysia kita ada satu ETF gold, kan, di bursa yang patuh syariah, Saya rasa lebih kurang 90 ETF gold ni dia satu bentuk fund, yang mana fund itu adalah dibentuk majority mungkin 95 hingga 97% adalah emas. Manakala bakinya adalah cash. So fund ini dia akan apungkan di pasaran, kan? Dia akan apungkan di pasaran. So namanya exchange traded fund. So dia akan di trading lah di dalam bursa. So anda boleh beli, dan harganya ETF ini, harganya dia akan ikut harga emas. Dia bukan macam saham biasa. Kalau saham biasa tu makin banyak orang beli, makin naik lah, kan. Tapi harga ETF ni dia tak macam tu. Makin banyak orang beli pun, kalau harga emas dunia macam tu je lah dia, kan. Kecuali ada lah dalam beberapa keadaan yang tertentu, dia lari sikit, dia erode sikit daripada harga. Jaranglah berlaku, very minimum lah, kan. Kebanyakannya dia akan ikut harga emas. Harga emas dunia lah. So kalau harga emas naik, dia akan naik. Harga emas turun, dia turun.
Cuma dia tidaklah ada spread yang begitu besar sama seperti akaun-akaun emas ini. So basically, kita pun tak banyak masa dah. Tak apalah saya lajak sikit. Kan? Basically, apabila kita nak membeli emas dalam talian, macam saya sebut tadi, pertama kita tengok kepada spread lah. So kalau nak yang paling kecil spreadnya, beli ETF gold. Cuma dia ada, ETF ni dia ada broker charge lah. Kan? Ceklah broker charge itu berapa, yang mana lebih untung, broker charge ke ataupun dengan pembelian yang biasa. Kan? So basically mereka itu mesti ada emas. Nak buat ETF gold, nak kena patuh syariah, mesti ada emas. Kan? Suruhanjaya Security telah keluarkan parameter untuk bagi mana-mana company yang nak buat ETF gold, dia mesti ada emas, dan emas itu mesti cukup, dan emas itu mesti allocated dan segregated. Sama juga di bank-bank. Mereka bila dia nak buat akaun emas, mereka mesti ada stok emas itu. Kan? Ada yang kata ni emas digital, ada orang katalah digital gold tak ada emas. Ada emas. Kan? Dia tak boleh, kalau tak ada emas memang tak boleh buat. Kan? Bagi mereka yang kata macam-macam itu, dia yang kritik emas digital tu, mereka tak tahu sebenarnya. Dia sekadar nak meluah perasaan dalam Facebook, ya kan? Tak apalah, meluah perasaan itu percuma, kan? So nak buat emas ni dalam akaun tu mesti ada backed by gold, kan? Dan mesti diaudit, diaudit. Tak kira lah mana-mana company itu, dia mesti ada audit. Audit yang pertamanya audit oleh penasihat syariah, kan? Untuk melayakkan dia dapat patuh syariah, penasihat syariah dia mesti audit dan mesti cek adakah emas yang dijual itu cukup atau tak cukup. Dan audit ini mesti berkala, kan? Mesti berkala. Penasihat syariah peranannya, dia mesti tengok ada tak emas itu. Kena tengok physically, kan? Mana emas? Kan? Kawan-kawan saya penasihat syariah yang di bank-bank lain, di bank muamalat, di Maybank, kan, mereka sebelum bank launch, mereka mesti tengok kat mana emas. Setengah-setengah company buat ambil emas di vault dekat Singapore tu, kan, di Changi Airport. Mereka kena tengok. Kalau Perth Mint kat Australia, kena pergi ke Australia tengok, kan. So tengok secara fizikal. Kalau di KAB Gold, saya akan tengok secara fizikal, bilang berapa ketuk emas, kan? Dah kena tengok. Okey, bila emas itu pada peringkat awal, dia kena ada. Tetapi emas ini dia akan restock lah. Dia akan restock. Proses restock ini mesti audit juga, kan? Kadang-kadang kita tambah stok baru, kan? Katalah ada pembeli nak beli emas yang banyak pada hari itu. Emas dekat stok itu tak habis, dah habis. So bila dah habis, company mesti stop daripada belian. Stop sistem daripada belian. Tak boleh. Ya. So sistem dah lock dah. Dah kena kunci dah, tak boleh beli dah. Kan? Kalau bagi company-company yang nak kepada yang tak nak ada macam orang kata tak boleh beli, kan. Semasa dia nak restock itu, company itu mesti ambil emas daripada supplier. So bila dia ambil emas daripada supplier, selepas dibuat bayaran dan selepas berlaku akad dan qabat, barulah dia boleh masuk restock di dalam sistem. So maksudnya, jika stok tidak ada, emas tidak boleh dijual secara online. Itu prinsipnya. Sekiranya berlaku stok tak ada, company dah lock dengan supplier, dia dah lock dah. Dia kata, okey supplier, saya nak lock 5 kilo lagi sebab ada belian yang begitu banyak pada hari ini. Tapi dia tak ambil lagi dan dia tak bayar lagi. So kalaulah company itu jual juga emas di dalam sistem dia, maka berlakulah ketidakpatuhan syariah. Kat situ memang tak patuh syariah. Walaupun dia dah lock, tetapi sebab dia tak bayar, dia tak secure lagi, tidak ada qabat lagi, maka dia tak boleh jual benda yang tak ada. Nabi kata la tabi'ul hadir bi ghaib, la tabi'ul ghaib binajis. Nabi kata, jangan kamu jual emas yang tak ada dengan wang yang ada. Tak boleh. Kan? So sebab itu peranan penasihat syariah sangat-sangat penting bagi memastikan emas yang dijual itu ada.
So, takkanlah penasihat syariah nak duduk 24 jam dekat kedai. Sudah tentulah tak akan duduk begitu kan. So mereka kena check lah data, kena check data, check sistem. Sistem kena print tengok kan. Berapa belian pada ketika ini dan berapa stok yang ada pada ketika belian itu berlaku. So adakah wujud belian pada waktu stok tak ada? Kena check. Kalau ada, maka berlakulah ketidakpatuhan syariah. Okey, itu prosesnya. Itu prosesnya. Dari sudut akadnya, bagaimana dia buat akad? Kan? Akad yang dalam talian ini banyak jenis kaedah yang kita boleh buat. Banyak kaedah yang kita boleh buat dan banyak model. Setengah-setengah bank itu tidak memiliki emas, tetapi dia wakil kepada supplier. Wakil kepada supplier. Bank sendiri tidak memiliki emas. Tidak ada dalam stok bank emas. Tetapi dia cuma jadi wakil. Boleh tak dia jual? Boleh dia jual. Dengan syarat supplier itu emas di tangan supplier mesti sentiasa ada dan diaudit. Itu yang kita panggil sebagai allocated gold. Kan? Allocated gold. Gold itu mesti sentiasa ada. So bank macam akad yang dibuat macam bank muamalat contohnya. Kan? Dia buat macam tu. Kan? Bank muamalat agent kepada supplier dan dia jual dan dia ambillah sedikit commission harga jualan itu kan, daripada supplier. So dia tidak hold emas di dalam vault dia sendiri, tetapi dia cuma menjadi agent. Agent ataupun wakil sama saja hukumnya dengan pemilik emas. So tidak ada masalah. So apabila dia jual, dia masukkan jumlah emas ke dalam akaun pelanggan. So itu kita nama sebagai qabat. Setelah bayar, akad dibuat, maka terus wang dimasukkan ke dalam akaun, emas dimasuk ke dalam akaun emas. So qabat berlaku secara hukmi. Qabat dah berlaku secara hukmi. Dan itulah kebanyakan akad yang dibuat. Ada setengah-setengah bank dia memiliki, macam Kuwait Finance House dia memiliki stok emas dia sendiri. Macam KAB Gold dia memiliki stok emas dia tersendiri. Ada emas dia sendiri yang jual. Kan? So bila orang beli dengan dia masukkanlah jumlah emas ke dalam akaun, so berlakulah qabat hukmi. Dan pada masa yang sama berlaku kaedah wakalah, iaitu pelanggan mewakilkan penjual untuk tolong simpan bagi pihak pembeli. Dan simpanan ini sama ada dengan charge atau tanpa charge. Kebanyakannya company yang buat macam ni dia tidak charge lah. Dia tidak charge pelanggan sebab dia dah untung dah melalui hasil jualan tadi tu. Kan? So dia tidak berminat untuk charge. Jadi bagi pelanggan dia jimat lah, dia tidak perlu simpan stok dia sendiri. Yang mana nak simpan itu perlu bekas, perlu kena cari tempat yang selamat. Kan? Walau bagaimanapun, company itu mestilah bertanggungjawab lah terhadap emas yang dia simpan itu. Mesti usahakan security yang terbaik kan, untuk simpan emas pelanggan. Sepada bila-bila masa pelanggan boleh redeem emas tersebut. Sama juga dengan ETF Gold. Dia boleh redeem juga. ETF Gold pun boleh redeem juga emas fizikal. Ada setengah-setengah ETF yang di luar negara, dia tak boleh redeem pun ada. Kan? Emas tu ada, allocated lah, tapi tak boleh redeem. Ada setengah-setengah bank, dia buat unallocated. Unallocated. Tapi tak ada kat Malaysia lah, negara-negara lain kebanyakan ada yang buat produk-produk yang unallocated gold. Apa maksud unallocated gold? Unallocated ni maksudnya, semasa beli tu, emas itu ada, tetapi emas tu akan digunakan oleh bank untuk apa jua tujuan. Bank boleh ambil emas tersebut, apa jua tujuan. So, kalau unallocated ini, bank berhak guna lah. Kan? So, tak semestinya jumlah hak milik pelanggan yang ada dalam stok itu tak semestinya sama. Katalah pelanggan ada 1,000 orang. Setiap orang memiliki 1 gram. Emas patutnya ada 1 kilo lah. Kan? Tapi oleh kerana dia bersifat unallocated,
bank boleh guna yang sekilo ini untuk dia buat apa-apalah, dia jual, dia beli, dia jual, dia beli, dia pusing kan. Tak ada masalah. Tetapi itu unallocated goal, tapi tidak ada produk-produk yang macam tu dekat Malaysia. Kebanyakan di Malaysia dia ada allocated goal. Dia allocate khas untuk pelanggan-pelanggan ni dan dia tak guna pun emas tersebut. Kan? Dia tak guna pun emas tersebut. So emas tersebut terbiar macam tu jelah. Kan? Sebab once dia guna, dia akan berlaku akad yang baru, iaitu akad qard. Kan? Dari sudut patuh syariah tak patuh syariah tu, katalah ni tak ada produk kat Malaysia buat macam ni kan, tapi katalah bank nak qard, bank nak pinjam balik emas tersebut, boleh ke tak boleh? Boleh. Tetapi dia dah berubah daripada akad wakil simpan kepada akad qard, iaitu akad pinjaman. Yang mana kita meminjamkan emas kita kepada bank. Masih harus ke tak harus? Masih harus. Cuma emas itu mungkin tak ada lah fizikalnya sebab bank dah guna. Dan bank kena bayar balik lah kepada pelanggan sama berapa saja gram yang pelanggan ada. Dan ini yang berlaku sama seperti duit ringgit kita tu. Yang kita simpan dalam akaun bank biasa, yang itu bank akan meminjam daripada pelanggan. Itu akaun yang biasa. Tapi kebanyakan sekarang ni akaun emas, bank-bank tidak meminjam daripada pelanggan. Dia cuma simpan sahaja. So itu untuk memastikan tahap kemampuan bank membayar balik lah. Cuma kalau di bank-bank, tak kira lah akaun Islamik ke konvensional, akaun emas ini tidak dijamin oleh PIDM. Tidak dijamin oleh PIDM. So sekiranya berlaku kegagalan bank, maka kena tengoklah berapa emas yang bank ada. Setakat itulah yang pelanggan boleh ambil. Tapi seperti mana yang disebutkan tadi, oleh kerana kebanyakan bank di Malaysia ini, mostly terutama yang Islamik, emasnya itu mesti allocated goal. Jadi emas itu mesti sentiasa wujud berkadar sama dengan liability hak milik pelanggan yang ada pada bank. Di situ pentingnya asas kepatuhan syariah di dalam kewangan emas ini. Sebab apa? Sebab dia lebih selamat. Dia lebih selamat apabila kita simpan dalam akaun itu, emas itu tidak digunakan, maka dia lebih selamat sekiranya berlaku kegagalan. Dan emas itu sentiasa ada lah untuk kita. Katalah berlaku apa-apa pun kan. Jadi tak perlu risaulah bagi mana-mana pelanggan. Cuma penasihat syariah sangat penting untuk sentiasa audit, untuk sentiasa dia pantau. Dia buat pemantauan supaya dapat kepatuhan syariah itu bukan sekadar sijil. Kan? Kepatuhan syariah itu mesti sentiasa dipantau dan dipastikan ada emas itu untuk pelanggan. Saya tengah cek kod ada soalan dekat online sekarang ni, tapi tak nampak pula saya punya pun tak keluar. Ada soalan di page muamalat.my. Bagaimana kalau kita beli emas direct daripada kedai macam Pokong, walaupun emas 1 gram sama macam KFH tapi harganya lain-lain. Beli kedai dapat fizikal, beli online dapat virtual. Mohon pencerahan. So kalau kita beli direct tak ada masalah. Beli direct tak ada masalah. Kan? Beli 1 gram dapat 1 gram, tidak ada masalah. Cuma biasanya yang kita beli direct ini, harganya sikit mahal lah. Harganya sikit mahal berbanding dengan harga yang virtual ataupun harga yang online ini. Sedikit mahal. Sebab apa? Sebab yang emas digital ni, dia guna kilo bar. Kan? Dia guna kilo bar. Dia ada mungkin 10 kilo. Kan? Dia ada 10 kilo emas. So, kita beli tu 1 gram, 5 gram, kan? 1.5 gram, 0.3 gram. Duduk di atas, terkumpul di atas 1 gram itu. Kan? Jadi, dia boleh jual dengan harga yang murah lah sikit. Kan? Dia boleh jual dengan harga yang murah. Cuma apabila kita nak redeem, maka dia akan ambil portion kita, dia akan convert kepada fizikal yang kecil-kecil. Iaitu perlu kepada premium tu. Kena bayar sedikit kos. Kena bayar sedikit kos untuk untuk kita tukar daripada emas yang kilo tu kepada yang kecil-kecil itu. Jadi
kalau nak beli online, nak beli direct dekat kedai tak ada masalah lah. Itu bagi mereka yang suka beli secara offline, itu lebih terpulang lah. Kan? Dan kalau kita beli offline, kita kena pastikan kita bayar dan kita dapat emas segera. Kan? Tapi untuk online ni kita dapat fizikal juga. Bukan tak ada fizikal. Kan? Fizikal itu ada, cuma kita tak simpan. Fizikal itu ada, kita kena faham. Emas digital ini, namanya digital ke virtual ke, emas itu ada, hak milik kita ada, cuma bukan kita sendiri yang menyimpannya. Yang menyimpannya adalah orang lain. Yang menyimpannya adalah orang lain. Yang menyimpannya adalah company itu tolong simpan. Dia boleh charge. Dan dia boleh charge. Kalau dia nak charge, dia boleh charge. Dan biasanya saya sebutkan tadi, dia tak charge lah. Sebab dia dah dapat untung daripada harga jualan dan harga belian. So, lebih mudah bila dia tolong simpan. Kalau kita nak jual balik pun, kita just jual je lah, buat request untuk jual. Request untuk jual. So, request untuk jual dalam online tu, biasanya kalau dengan bank, kita terus dapat duit. Kan? Kita terus dapat duit. Sebab apa? Sebab bank itu senang. Sebab akaun kita tu di tempat dia juga. Kan? Tapi kalau company-company seperti KAB Gold, Public Gold itu, dia lambat sikit untuk masuk ke dalam akaun. Sebab apa? Sebab bank tu bukan milik dia lah, akaun bank tu. So, dia memerlukan beberapa hari. Bergantung kepada bank. Bergantung kepada bank juga. So, bila kita nak jual kepada company itu balik, kita klik request baru, bukan akad lagi. Itu adalah request untuk menjual. Kan? So, akad berlaku bila? Akad berlaku setelah syarikat dapat memastikan akaun milik kita itu ada dan dia dah dapat transfer kepada akaun kita. Kat situlah akad berlaku. Kan? Akad berlaku semasa company transfer duit kepada kita. So, secara teorinya, semasa kita buat request untuk sell, kita masih lagi ada right untuk revoke balik. Sebab akad tak berlaku lagi. Kan? Kita ada right untuk revoke balik akad tadi sebab akad masih lagi belum berlaku. Jadi saya rasa cukup dulu untuk setakat ini. Untuk sesi kali ini, InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam sesi jual beli online, tetapi bukan emas lah, mungkin produk-produk lain. Okay. Sekiranya ada soalan boleh simpan, boleh hantar dan kita jawab di dalam sesi Madrasah Harian Mursyid akan datang. Aku qawli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.